kepada Ratu Elizabeth, dan yang kedua isu menghina sultan dan sebagainya. Kedua-dua isu ini bagi kami pihak kerajaan tidak ada kaitan langsung dengan konflik Timur Tengah. Adakah Ratu Elizabeth merupakan ratu kepada Palestin? Tidak. Dan kita lihat bagaimana adakah sultan ini sultan Palestin? Tidak. Patah hujah yang pertama. Dan kita lihat oleh betul pada hari ini mereka tak faham dengan pembawaan kami. Kami katakan kami mahu membuktikan usaha Malaysia melebihi, bukannya tak ada usaha langsung. Kami katakan usaha Malaysia melebihi terhadap konflik Timur Tengah berbanding konflik di ASEAN. Baiklah, kredit betul saya kira patah kedua-dua hujah pihak pembangkang pada hari ini. Dapat saya rumuskan, hujah-hujah mereka ini bagaikan ikan buntal, perutnya kembung, isinya kosong, tidak ada apa-apa dalam hujah mereka. Gagal pihak pembangkang pada hari ini untuk membangkang usul. Baiklah, saya teruskan kepada menegakkan hujah kami pihak kerajaan. Yang pertama, pemumpukan kesedaran, dan yang kedua, kekukuhan bantuan kemanusiaan. Warga Dewan sekalian, secara kesimpulannya, kami pihak kerajaan paling telah berjaya untuk mencapai matlamat penghujahan, matlamat usul pada hari ini, kerana kami berjaya buktikan kepada anda semua usaha Malaysia terhadap konflik Timur Tengah lebih banyak berbanding usaha Malaysia terhadap isu ASEAN maupun negara sendiri dengan dua hujah. Yang pertama, pembukaan kesedaran, dan yang kedua, kekukuhan bantuan kemanusiaan. Warga Dewan sekalian, anda semua perlu sedar, bukan niat dalam hati kami untuk menyatakan anda yang betul, kami yang salah, anda yang salah, kami yang betul. Namun pada hari ini apabila membincangkan isu keamanan global, kita perlu mengambil kira semua pihak. Adakah usaha kita mencukupi? Tidak, saya kira pada hari ini. Maka warga Dewan sekalian, ayuh bersama kami pihak kerajaan, kita sokong usul pada hari ini. Konflik Timur Tengah notah dua bertindih, kerana di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Sekian, mohon terus mencadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan Muhammad Hatif Hazri. Kita telah dengar bagaimana barisan pihak kerajaan telah membentangkan hujah-hujah yang pertama dimulakan oleh Perdana Menteri, disokong oleh Timbalan Perdana Menteri dan dipertahankan oleh Menteri Pertahanan. Seterusnya kita pergi kepada sesi yang berikutnya, iaitu penghujahan dari pembangkang yang ketiga, Yang Berhormat Muhammad Soleh, untuk mempertahankan hujah barisan pihak pembangkang. Dewan dengan segala hormatnya, silakan Yang Berhormat Muhammad Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang serta warga Dewan yang bersidang. Usul kita pada hari ini berbunyi, konflik Timur Tengah titik bertindih, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Tuan Yang di-Pertua, konsep kami di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, kami katakan konflik Timur Tengah notah bertindih, kera di hutan disusukan, anak di rumah tidak mati kelaparan. Atas rasional kami melihat kepada konflik-konflik di rumah yang berjaya diselesaikan oleh kerajaan Malaysia, iaitu yang pertama, konflik perkauman, yang kedua, konflik keagamaan, dan yang kedua, konflik keagamaan. Lantas menunjukkan pada hari ini, kera di hutan disusukan, anak di rumah tidak mati kelaparan. Tuan Yang di-Pertua, hadirnya saya di meja pembangkang adalah untuk membidah segala hujah-hujah yang diberikan oleh pihak kerajaan. Yang pertama, dari segi konsep yang ini terdarifkan usul, iaitu dari segi dua entiti, iaitu negara Timur Tengah dan negara ASEAN. Mereka tidak menunjukkan siapa yang berada di rumah itu. Dan seterusnya, konsep tidak jelas, iaitu bagaimana mereka mengukur usul kita pada hari ini. Dan selain itu, diorang menjanjikan, mereka ingin menceritakan ASEAN tidak memainkan peranan, dan
malah mereka lebih menceritakan tentang kempen. Is that wrong, right? Dan kesalahan lain, mereka tidak memberikan beban bukti. Dan Timbalan Perdana Menteri menolak sepenuhnya usul ni. Dan cerita yang dibawa tidak bertepatan dengan pembawaan Perdana Menteri. Perdana Menteri mengatakan mati kelaparan iaitu ada tindakan, tapi tiba-tiba Timbalan Perdana Menteri mengatakan mati kelaparan tiada langsung tindakan, dan di situ nampak kontradiksi pihak kerajaan. Dan bila seterusnya, Perdana Menteri mengatakan kurang diberi perhatian pada Rohingya, sedangkan penempatan pelarian sebanyak 15,000 tempat di Malaysia. Dan seterusnya tentang Moro dan Filipina, pada tahun 2013 Malaysia menjadi orang tengah dalam pembantuan, dan walaupun tidak berjaya tetapi mempunyai usaha-usaha yang mereka telah lakukan. Izin laluan ya Muhammad. Jadi usul kita konsep kami di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, kami katakan konflik Timur Tengah, kera di hutan disusukan, anak di rumah tidak mati kelaparan. Atas sesional kami melihat kepada konflik-konflik di rumah yang berjaya diselesaikan oleh kerajaan Malaysia. Pertama, konflik kerajaan perkauman. Kedua, konflik keagamaan. Lantas menunjukkan pada hari ini, kera di hutan disusukan, anak di rumah tidak mati kelaparan. Mohon untuk membangkang usul. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Muhammad Saleh di atas pengukuhan hujah-hujah yang disampaikan oleh barisan pihak pembangkang. Selesai sudah kita mendengar hujahan dari ahli-ahli yang berhormat sekalian. Dan sekarang Sidang Dewan yang hormati, sampailah kita ke pusingan yang berikutnya, iaitu sesi penggulungan. Kita telah mendengar bagaimana pihak kerajaan menyampaikan hujah, begitu juga dengan pihak pembangkang ada usul-usul atau ada hujah-hujah yang berlawanan dengan usul yang dibentangkan. Namun apakah akhirnya mereka dapat simpulkan dengan baik untuk kita bawa pulang berkenaan tajuk pada hari ini, sama ada untuk diterima atau untuk ditolak. Peringatan semula kepada ahli yang berhormat sekalian, terutama bagi yang ingin membuat penggulungan. Masa yang diberikan hanya 4 minit, diperuntukkan kepada setiap wakil dari kerajaan atau pembangkang. Loceng akan dibunyikan pada minit ketiga ya, sebagai peringatan. Manakala loceng dibunyikan 2 kali pada minit keempat, menandakan tamatnya sesi penggulungan yang telah diberikan. Tanpa membuang masa, saya ingin memulakan sesi penggulungan dengan mempersilakan Yang Berhormat pihak pembangkang. Ya, sekejap lagi kita akan mulakan dengan menjemput sesi wakil pihak pembangkang untuk menyampaikan penggulungan. Saya beri laluan untuk bertenang dulu, kerana penggulungan ini merupakan masa yang amat penting ya. Sebab kadang-kadang semua ahli dewan dilupa apa yang dihujahkan, diingat yang gulung saja. Ya. Kita akan mulakan sesi penggulungan sekejap lagi dari wakil pihak pembangkang. Kalau wakil pembangkang telah bersedia, kita akan mulakan. Okey, sudah sedia? Okey, sehingga saya dengan segala hormatnya ingin menjemput wakil pihak pembangkang untuk memulakan ucapan penggulungan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kerajaan Pembangkang Warga Dewan sekalian. Di akhir minit perdebatan saya akan tunjukkan kepada anda sebenarnya pada hari ini perwakilan kerajaan gagal membawa usul dengan baik Tuan Yang di-Pertua. Kita lihat yang pertama Tuan Yang di-Pertua, masalah pemahaman usul perdebatan Tuan Yang di-Pertua. Apabila usul perdebatan mereka gambarkan tentang dua entiti. Pertama, ASEAN Tuan Yang di-Pertua dan yang kedua, negara Timur Tengah. Tetapi Tuan Yang di-Pertua, yang menjadi persoalan tentang frasa mati kelaparan dan disusukan ini Tuan Yang di-Pertua. Apabila mereka tunjukkan mati kelaparan apabila tindakan yang berlebihan Tuan Yang di-Pertua. Tindakan yang berlebihan belum menunjukkan frasa mati kelaparan Tuan Yang di-Pertua. Kata mereka sendiri, peribahasa ini menunjukkan apabila kita sibuk dengan urusan orang lain sampai kita abaikan urusan sendiri Tuan Yang di-Pertua. Tetapi dalam pembawaan mereka ada tindakan tapi sikit. Jadi mereka katakan itu adalah mati kelaparan. Itu bukan mati kelaparan Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu perwakilan pembangkang kami cuba tunjukkan kepada anda bagaimana Tuan Yang di-Pertua mati kelaparan ini. Kami tidak kata tidak mati kelaparan disebabkan ada usaha-usaha yang kita cuba selesaikan masalah ini Tuan Yang di-Pertua, warga Dewan yang bersidang sekalian. Dan kita lihat Tuan Yang di-Pertua, apabila pembawaan perwakilan kerajaan tidak pernah mengaitkan tentang frasa mati. Kita bukan bercerita tentang kelaparan semata-mata Tuan Yang di-Pertua. Kerana perlu sedar, apabila pembawaan hujah pertama, hujah kedua bercerita kita ada tindakan Tuan Yang di-Pertua, tunjukkan tindakan itu menyebabkan negara-negara anggota mati kelaparan Tuan Yang di-Pertua, warga Dewan yang bersidang sekalian. Kerana apa yang kita cuba tunjukkan Tuan Yang di-Pertua, ada tindakan tetapi sedikit yang menyebabkan kelaparan semata-mata. Tapi buktikan apa yang kita katakan mati kelaparan Tuan Yang di-Pertua, warga persidangan sekalian. Itu masalah yang pertama. Masalah kedua, apabila berlaku kontradiksi. Pertama, Perdana Menteri katakan mati kelaparan ada tindakan tapi sikit. Timbalan Perdana Menteri tiba-tiba katakan tiada tindakan terus Tuan Yang di-Pertua, warga Dewan yang bersidang sekalian. Jadi di sini berlaku kontradiksi di antara Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri Tuan Yang di-Pertua. Itu masalah kedua. Masalah ketiga, kita lihat masalah hujah Tuan Yang di-Pertua. Apabila hujah mereka bercerita tentang ada kesedaran, kempen-kempen kesedaran berkenaan konflik Timur Tengah Tuan Yang di-Pertua, dan ini menyebabkan berlebihan Tuan Yang di-Pertua. Saya mempersoalkan apakah kayu ukur mereka untuk menilai ada tindakan yang berlebihan Tuan Yang di-Pertua. Itu yang pertama. Keduanya Tuan Yang di-Pertua, tunjukkan disebabkan tindakan berlebihan ini masa-masa Rohingya Tuan Yang di-Pertua mati kelaparan, menghadapi masalah dan masalah ini sentiasa berlarutan dan makin teruk. Tuan Yang di-Pertua tidak pernah mereka tunjukkan oleh perwakilan kerajaan. Itu hujah pertama. Hujah kedua saya kira boleh tolak terus kot Tuan Yang di-Pertua, sebab hujah kedua tidak pernah bertepatan dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri bercerita, kata mereka mati kelaparan ada tindakan tapi sikit. Hujah kedua bercerita pada hari ini mereka menuduh Malaysia tak ada tindakan langsung, Malaysia tak ada tindakan langsung. Jadi saya kira hujah kedua pada hari ini kita boleh tolak Tuan Yang di-Pertua, warga Dewan yang bersidang sekalian. Makna kata pada hari ini pembawaan perwakilan kerajaan hanya membawa satu hujah. Itu masalah kes perwakilan kerajaan. Maka kami bawakan kes perwakilan pembangkang, yang mana kami menafikan usul pada hari ini kerana kami katakan konflik Timur Tengah titik bertindih kerana di hutan disusukan, anak di rumah tidak mati kelaparan. Kerana kita memainkan peranan penting, kita juga mengambil berat tentang isu konflik Timur Tengah Tuan Yang di-Pertua. Bagaimana saya tunjukkan ada tindakan ASEAN Tuan Yang di-Pertua dalam mengatasi masalah konflik Timur Tengah. Kemudian kami tunjukkan kepada anda anak di rumah juga tidak mati kelaparan. Kerana kita masih jaga anak-anak ini Tuan Yang di-Pertua, kami tunjukkan ada usaha Tuan Yang di-Pertua, warga Dewan yang bersidang sekalian. Bagaimana kami tunjukkan sendiri di dalam negara anggota ASEAN ini sendiri yang menghadapi masalah konflik-konflik Tuan Yang di-Pertua, seperti masalah konflik di dalam Malaysia Tuan Yang di-Pertua, konflik perkauman, konflik keagamaan. Kita ada usaha untuk menyelesaikan masalah, menunjukkan kepada kita anak di rumah tidak mati kelaparan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pembangkang Muhammad Muaz yang telah membuat pertolongan atas hujah-hujah yang disampaikan oleh pihak pembangkang. Sekarang kita dengar pula apa yang akan digulungkan oleh pihak kerajaan dalam kita mendebatkan usul pada hari ini, iaitu konflik Timur Tengah, kerana hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Dewan dengan segala hormatnya menjemput wakil pihak kerajaan. Auzubillah.
Jatuhnya penduduk kami sebagaimana jatuhnya pembawaan kes pihak pembangkang pada Wali Pertua. Tak percaya, kami bawakan pembuktian mereka pada hari ini. Kejatuhan konsep mereka. Pertama, soal hujah-hujah mereka pada hari ini, yakni pertamanya tindakan ASEAN, keduanya konflik keagamaan. Premis mereka pada hari ini merujuk kepada konflik-konflik yang berjaya diselesaikan. Namun, sedar atau tidak Wali Pertua, mereka telah tersalah kiblat perdebatan kerana usul menuntut mereka untuk berbicara soal usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia pada hari ini tidak melebihi di Asia Tenggara, melebihi di Timur Tengah maupun Asia Tenggara Wali Pertua. Namun mereka gagal menjalankan tuntutan usul membuktikan betapa gagal pembawaan konsep pihak pembangkang pada hari ini. Yang kedua, mereka asyik bidas kami rumah kat mana Wali Pertua. Namun mereka sendiri tak tahu rumah kat mana. Asyik di bahasa Asia. Tiba-tiba tubik keluar pasal Malaysia tu jadi Pertua. Maafkan saya lebih makan budu Wali Pertua agaknya. Baiklah, pada hari itu Wali Pertua, saya kira mereka lah gelandangan pada hari ini. Kerana apa? Tidak menetapkan rumah mereka. Asyik tanya rumah kat mana lagi. Yang ketiga pada Wali Pertua berkaitan dengan isu-isu yang mereka bangkitkan isu Al-Bintala Memorandum Elizabeth. Memorandum Elizabeth Wali Pertua, pasalkan pada Wali Pertua beliau langsung tidak kaitkan dengan isu kita pada ini, konflik Timur Tengah. Adakah Elizabeth itu Ratu Palestin dan sebagainya Wali Pertua? Gagal mereka kaitkan dengan Timur Tengah, membuktikan betapa pada hari ini nak ke Kota Baru namun melencong ke Kedah Wali Pertua. Baiklah warga dewan sekalian, selesai pembinasan konsep pihak pembangkang yang cukup lemah pada Wali Pertua. Senang saja saya tunggu saya buat sama belacan, sedap makan Wali Pertua. Baiklah, selesai pembinasan konsep mereka, bergerak kepada pembinasan hujah mereka pula. Lagi bermasalah, konsep pun dah bermasalah Wali Pertua. Hujah pertama, tindakan ASEAN, katanya ASEAN menyuruh PBB. Namun pada hari kami tidak berbicara soal usaha ASEAN, kami berbicara soal Malaysia sebagai negara ASEAN Wali Pertua. Gagal hujah pertama mereka. Hujah kedua mereka berpaksikan kata kunci konflik keagamaan. Katanya bangsa Moro kita mampu menjadi orang tengah. Namun untuk pengetahuan semua, berkaitan isu ini, kita telah melewatkan proses pelaksanaan ini selama 8 tahun sehingga Najib, yakni Perdana Menteri Malaysia sendiri, perlu turun padang Wali Pertua membuktikan betapa pada hari kita lebih mengutamakan krisis Timur Tengah berbanding negara ASEAN, membuktikan betapa kedua-dua hujah mereka pada hari ini langsung tidak relevan dengan usul perdebatan, membuktikan kelemahan kes mereka pada hari tuan yang dipertua. Baiklah, selesai sesi birasan konsep pihak pembangkang, bergerak pada rumusan hujah kami pihak kerajaan yang lebih teguh tuan dipertua. Di bawah kata kunci pertama, pemupukan kesedaran, kami ceritakan bagaimana kurangnya kempen kesedaran yang diadakan oleh kerajaan untuk memupuk masyarakat berkaitan isu di ASEAN berbanding isu krisis Timur Tengah. Dan yang kedua, kami ceritakan bagaimana wujudnya kekukuhan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada isu Timur Tengah ini berbanding negara ASEAN sendiri, membuktikan betapa kes kami cukup kukuh dan kami telah menjalankan tuntutan usul yakni membuktikan betapa pada hari ini konflik Timur Tengah noktah bertindih, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan Wali Pertua. Maka timbang tara perdebatan cukup mudah apabila kami telah berjaya membuktikan kepada anda semua bagaimana anak di rumah sudah mati kelaparan tidak adanya penggalangan usaha pihak kerajaan, manakala pihak pembangkang pula gagal menjalankan tuntutan usul. Sebaliknya, hanya menceritakan konflik-konflik picisan tanpa mengaitkan dengan isu Timur Tengah, maka kami lebih layak memulai perdebatan pada hari ini. Maka untuk itu, sekian, mohon terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas penggulungan hujah yang diberikan. Kita telah mendengar semua sesi pembentangan dan penghujahan dan sekarang mungkin kita telah sampai ke penghujung persidangan. Dengan berakhirnya ucapan penggulungan oleh wakil pihak kerajaan tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada hari ini. Dewan akan berhenti rehat bagi memberi masa kepada Yang Arif, para juri, ketua hakim bersama juri-juri yang lain untuk memuktamadkan keputusan sama ada Dewan menerima atau menolak usul yang dikemukakan. Hadirin dan kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang dipohon untuk menunggu di dalam Dewan sementara para hakim diminta untuk ke bilik hakim untuk menjumlahkan markah.
Saya selaku yang dipertua Dewan pada hari ini dengan menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan saya dengan segala hormatnya menyerahkan majlis kepada pengerusi majlis. Sekian, terima kasih.